Sesuatu yang tidak berpokok, sesuatu yang tak ada dasar, tak ada tiang, tak ada asas, dia akan roboh. Sesuatu yang tidak ada pengawal akan hilang. Maksudnya ilmu-ilmu fik ni tadi, hukum-hukum di dunia ni tadi, kalau tak ada raja ataupun pemerintah yang uruskan dia, akan hilanglah benda ni. Ya? Kita ambil contoh yang mudah. Kita punya buah durian, pokok buah sawit, buah petai. Bila kita tak jaga, hilang. Betul tak? Memang betul lah. Tambah pokok petai. Mereka ni curi masa bila? Masa orang sembahyang Jumaat. Sebab dia tahu dah memang tak ada pengawal. Memang tak ada pengawal. Baru semalam orang tu tengok pokok petai ada dua pokok petai di Bukit Gantang. Ada pokok petai banyak. Hari ni dia sembahyang Jumaat, lepas tu dia pergi tengok habis. Rupanya masa sembahyang Jumaat tu orang panjat. Sesuatu yang tak ada pengawal, dia akan hilang. Jadi penguasa, pemerintah dengan agama tadi dua anak kembar. Mesti ada dua-dua. Sebab apa? Agama tu dasar dan pemerintah tadi dia punya pengawal. Bicara tentang sesuatu yang tidak ada pengawal akan hilang. Kita tengok contoh agama Kristian. Kenapa agama Kristian ni, agama Nabi Isa ni dia tak bertahan? Kenapa dia boleh rosak? Kenapa dia boleh hilang? Kita bandingkan dengan agama Islam. Agama Nabi Isa ni, pada zaman Nabi Isa dia ditindas. Sedangkan agama Islam pada zaman Nabi Muhammad dia memerintah. Tengok yang kata ada pengawal ni tadi, dia ada pengawal nak jaga agama Islam tu. Agama Kristian dia tak ada pengawal yang nak jaga dia. Nabi Isa dia tak sempat memerintah. Lepas tu dia pula diangkat ke langit. Orang Kristian pula percaya dia dibunuh, disalib. Pengikut Nabi Isa pula, dia pun tak sempat nak kawal agama ni. Sebab apa? Dia pun tak memerintah. Sedangkan agama Islam, selepas Nabi Muhammad wafat, sahabat-sahabat Nabi ni dia memerintah. Dia kawal agama Islam tu. Sahabat-sahabat Nabi Isa, Hawariyun, yang 12 orang yang utama tu, sikit 12 orang tu. Macam mana dia nak jaga agama Nabi Isa? Dia tak boleh jaga. Mereka pula diburu, dibunuh, diseksa, menyorok. Sedangkan agama Islam, sahabat dia yang utama ada 10,000 masa dia meninggal tu. 10,000 yang utama, tak campur dengan yang biasa-biasa lagi. Sebab tu agama Islam dia terjaga. Sahabat-sahabat Nabi Isa, mereka tak sempat berkumpul. Nak kumpul macam mana? Masing-masing duk lari, dikejar oleh pemerintah Rom. Dibunuh, diseksa dan sebagainya. Jadi mereka tak boleh nak jaga agama tu. Tapi agama Islam, Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Nabi dia memerintah. Dia jaga agama tu. Dia bukan lari ke mana-mana. Di Madinah saja sahabat Nabi beribu orang kumpul. Ada apa-apa masalah tentang agama, mereka bincang. Tapi pengikut Nabi Isa dia nak bincang di mana? Masing-masing menyuruh, masing-masing takut. Agama Islam selepas zaman Nabi Muhammad disebar secara terbuka. Tak ada benda nak sorok-sorok. Sedangkan ajaran Nabi Isa, selepas zaman dia diangkat ke langit, sahabat-sahabat dia semua menyorok. Nak cerita satu-satu pun secara sembunyi-sembunyi. Takut ditangkap oleh pemerintah dan dihukum mati. Jadi tu beza dia. Sesuatu yang tak ada pengawal, dia tak akan boleh tahan. Agama Islam dia beruntung. Selepas Nabi Muhammad wafat, dia dikawal. Sedangkan ajaran Nabi Isa, selepas Nabi Isa diangkat ke langit, ajaran dia tu tak ada pengawal. Masing-masing amal sendiri-sendiri saja. Last pemerintah Rom dia ubah agama tu ikut suka hati dia. Sampailah yang kita dapat hari ini. Kalau ajaran Nabi Isa tu masih elok, masih betul, masih bertahan, maka tak perlulah turun Nabi Muhammad. Tuhan tak buat kerja sia-sia. Dia turunkan Nabi Muhammad setelah rosaknya ajaran-ajaran yang ada dalam Taurat, Zabur dan Injil. Sebab tu diturunkan. Nabi Muhammad ni bawa Al-Quran, perjanjian terakhir, The Last Testament. Seperti dimaklumi bahawa ibadah haji tidak akan sempurna kecuali dengan pengawal yang mengawal jemaah haji dari orang-orang Arab di perjalanan. Ini cerita zaman Imam Ghazali. Zaman itu kalau kita nak pergi menunaikan haji di Makkah, datang dari Yaman ke, dari Syria ke, dari Iran ke,
biasanya kalau orang yang tak ramai ni, dia akan sewa pengawal. Pengawal nak jaga mereka ni daripada perompak-perompak di jalanan. Jadi zaman itu memang biasalah orang sewa pengawal ni. Kalau zaman sekarang polis lah. Cuba kita bayangkan, masa orang tengah menunaikan haji sekarang ni, 2-3 juta orang tu, tak ada polis. Macam mana keadaan di sana? Memang kucar kacir. Tak ada pengawal. Dia nak jaga jalan-jalan, nak jaga di setiap Masjidil Haram tu, kalau tak ada orang jaga macam mana? Jadi dia mesti ada. Jadi nak cerita, kerja pengawal dengan kerja polis ni, dia tak bersangkut secara terus dengan ibadah haji. Dia bukan ibadah haji. Tapi kalau tak ada pengawal dengan polis, ibadah haji ni jadi susah nak buat. Secara tak langsung, kerja polis dengan pengawal ni tadi, dia bersangkut dengan ibadah haji. Tu maksud Imam Ghazali. Dia bersangkut tapi tak secara terus. Begitu juga dengan ilmu fiqh tu tadi. Dia bersangkut dengan akhirat, tapi dia tak secara terus. Tu maksud dia. Maka hasil dari pengetahuan fiqh ialah mengetahui cara memimpin dan cara menjaga, cara kepemimpinan dan cara kepengawalan. Jadi ilmu fiqh ni, dia secara khususnya dia tumpu pada dunia. Ulama-ulama fiqh pun khususnya tumpu pada dunia. Sebab mereka ni, ilmu-ilmu mereka tu memang untuk menguruskan di dunia ni. Tapi secara tak langsung dia berkait juga dengan akhirat. Tentang Islam, maka ahli fiqh itu memperkatakan tentang yang sah daripadanya, tentang yang batal dan syarat-syaratnya, dan tidaklah diperhatikan padanya selain daripada lisan. Dan soal hati tidaklah termasuk dalam lingkungan wilayah, yakni dalam pembicaraan dan kemahiran seorang ahli fiqh. Cerita dia macam ni. Kalau kita semayang, cukup kita punya rukun apa semua kita semayang, bagi ahli fiqh semayang kita beres. Memanglah beres, selesai. Tapi kalau mengikut tasawuf, hati dia ambil berat juga. Rukun tadi dah cukup lah. Apa yang nak, rukun syarat semua dah cukup, tapi dari segi hati, kalau ikut ilmu fiqh, masa kita semayang tu kita ingat apa pun semayang sah, kan? Kita takbir je kita ingat, sebab kita niat kan, sahaja aku semayang fardu sekian. Lepas takbir tu kita dah ingat benda lain lah. Kita ingat rumah kita, kita ingat kerjaya pekerjaan kita, kita ingat harta kita, kita ingat masalah politik, ekonomi dan sebagainya. Kalau ikut ilmu fiqh, semayang tu dah settle dah, cukup syarat, cukup rukunnya, semayang selesai. Tapi kalau ikut ilmu tasawuf, dia tak cukup selesai lagi. Dia mesti ada pula persoalan hati. Masa semayang tu dia nak kena ada khusyuk, nak kena ada tawaduk, nak kena ada mengharap pada Tuhan, nak kena ada takut, nak kena ada cinta dengan Tuhan. Yang tu beza dia. Jadi ulama fiqh zaman Imam Ghazali ni, dia tak cerita benda-benda tu.